Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir. Apa khabar semua? Semoga anda semua sentiasa ceria, gembira dan sihat sejahtera bersama dengan keluarga yang tercinta, dan moga-moga kita terus dijaga dan diperhatikan serta dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan kita, terutamanya dalam musim wabak yang semakin mengganas. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita, jaga SOP dan segala-galanya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, meskipun kita dalam keadaan PKP dan hari ini pula cuti umum, dirgahayu tuanku sempena keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong negara kita, Tunku Abdullah, maka Sultan Abdullah, maka kita alhamdulillah pada hari ini kita bercuti, tetapi dakwah kita tetap terus, dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat baik, yang sangat sesuai sebenarnya dalam kita nak merencana keuangan kita, dalam kita nak merencana kita punya portfolio keuangan kita. Dan tajuk kita pada hari ini adalah emas, pelaburan atau perhiasan. Ada dua tu, pelaburan atau perhiasan, bukan pelaburan atau peleburan. Okey tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita bincangkan dari sudut kita tengok dari sudut umumnya, kita memang memerhatikan ataupun kita akan mendapati bahawasanya emas ni sebenarnya satu benda yang memang menjadi kegilaan ataupun memang menjadi tradisi dalam masyarakat kita untuk menyimpan bentuk-bentuk kekayaan dalam form ataupun dalam bentuk emas. Nak simpan, nak lindung nilai dalam bentuk emas. Tetapi bukanlah saya yang akan berbicara pada hari ini. Saya ni moderator, tolong tanya soalan aja tuan-tuan. Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah tetamu jemputan kita, Ustaz Khairul Anwar, Ustaz Haji Khairul Anwar Basri, selaku CEO KAB Gold Sendirian Berhad. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Okey, nampak baju tu macam ada keserupaan. Nampak. Masya-Allah kan. Jangan ada siapa-siapa kata masuk gua ke tak masuk gua, keluar gua, itu semua biasa. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada dalil. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan Ustaz Khairul Anwar Basri yang juga merupakan salah seorang daripada KAB Gold, satu-satunya syarikat yang berkaitan dengan emas yang menjadi ejen kutipan di PPZ Mawib. Kita lantik sebagai ejen kerana kita nak meluaskan kita punya dakwah kita kepada orang-orang yang suka beli emas ni. Okey, sebelum kita nak pergi kepada tajuk secara lebih mendalam Ustaz, saya nak minta Ustaz bagi tahulah secara ringkas mukadimahnya, kenapa emas? Kenapa? Why gold? Kenapa emas? Apa pandangan Islam terhadap kedudukan emas ni? Dari sudut nilainya, dari sudut mungkin dia punya kehartaan dan seumpamanya, sekadar mukadimah supaya kita faham bahawasanya emas ni mempunyai satu signifikan dalam syariat kita sebenarnya. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz ni ya. You will never walk alone You'll never walk alone, masya-Allah. Dan
hari ini ialah hari cuti, tapi cuti pun kerja, tetap kerja, dan penyebaran ilmu dan manfaat itu sentiasa berlaku dan tidak ada hari cuti, Ustaz. Seperti mana sabda Nabi SAW, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak beri manfaat kepada manusia lain. So hari ini kita bercerita tentang ilmu, dan ia adalah salah satu bentuk manfaat yang boleh kita berikan kepada seluruh masyarakat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu daripada 3 perkara yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, ya. So tajuk yang kita nak bincang hari ini ialah tajuk yang saya rasa sangat dekat di hati semua orang lah. Tak kira orang itu ialah orang Melayu, orang India, Cina dan sebagainya, serta beragama Islam ataupun beragama lain, apa saja tahap pendidikan dan kewangan, serta apa sahaja level kesedaran serta ilmu pengetahuannya, maka semua orang tidak dapat lari daripada meminati dan menyukai apa yang kita nak bincang hari ini, iaitu tentang emas. Okey, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Ali Imran, kan, kalau kita biasa baca yang tentang ada 7 perkara, kan, yang diberi tempat istimewa di mata manusia yang kalau tengok tak suka itu melawan fitrah. Kata Allah Ta'ala, kan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, kan. Dihiaskan pada pandangan manusia ni ada beberapa perkara. Suka kepada yang pertamanya perempuan, hubbus syahawat minan nisa, suka kepada perempuan, wal banin anak-anak, wal qanatir harta benda yang bertimbun-timbun. 2 harta benda yang bertimbun-timbun yang disebut dalam ayat ini ialah minaz zahabi wal fiddah, emas dan juga perak, wal khailil musawwamah, kuda peliharaan yang bertanda, wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan juga tumbuh-tumbuhan. Saya biasa bercerita tentang 7 perkara ini ialah 7 perkara fitrah yang manusia akan suka walaupun tak tahu apa bendanya. Kalau nak bagi percuma dia akan ambil, dia tak tolak. Okey, 1. Tapi lepas saya gali lagi ya, sebenarnya 7 perkara ni dari sudut kewangan, rupa-rupanya kalau kita ada 7 perkara ni, kita tidak akan bergantung kepada orang lain dari sudut ekonomi. Ada isteri, ada anak-anak, lepas tu ada emas, ada perak, lepas tu ada kuda yang terlatih. Ada setengah orang mentafsirkan kuda yang terlatih ni pekerja-pekerja yang tak sedia. Dia mungkin kuda yang terlatih, dia mungkin juga para pekerja kita yang pandai, yang berkaliber, yang buat kerja untuk kita. Wal an'am, ada binatang ternakan, wal harth, ada kebun, ladang. Jadi ada 7 benda ni, maka dari sudut kewangannya kita tak akan bergantung pada orang lain. Ataupun kalau putus, kita dipulaukan ke, putus bekalan dan sebagainya, 7 perkara ini akan menyelamatkan kita, insya-Allah. So salah satu daripadanya ialah emas. Emas ni fitrah bagi manusia. Emas ni memang semua orang sukalah. Tak ada orang yang tak suka emas, dan dia mendapat kedudukan yang sangat tinggi rupa-rupanya di dalam Islam pun. Okey, kalau disebut dalam Quran, yang saya jumpa ayat Quran tentang emas ni ada 8 ayat Quran, dan 8 ayat Quran ni semua bercerita tentang emas di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Walaupun ada orang meng-highlightkan ayat tentang amaran Allah Ta'ala tentang orang yang simpan emas tapi tak nak bayar zakat, kan. Yang simpan emas tak nak bayar zakat, tapi rupa-rupanya dilihat dari sudut positifnya, memang itu salah satu daripada cara orang nak menyembunyikan kekayaan, Ustaz. Kalau kita tengok orang-orang yang bekerja kerajaan alamak, kalau kita bocorkan perkara ni pecah rahsia, Ustaz. Kan orang government kan kena declare harta, betul tak? Kena declare harta tiap-tiap tahun. Keretanya, tanahnya, rumahnya dan sebagainya. Tapi kalau dia tak declare emasnya, tak ada orang tahu, Ustaz. Sebab dia tak ada pendaftaran, Ustaz. Kalau kereta boleh check rekod dekat bank, dekat JPJ, grant.
Kalau rumah boleh cek di pejabat tanah dan sebagainya, bank loan dan sebagainya. Kalau tanah pun sama juga. Tapi kalau emas ni tak ada orang yang boleh cek berapa banyak emas Ustaz Husni punya. Ada berapa kilo dia punya kat rumah tu disimpan, tak tahu. Sebab apa? Sebab emas tidak ada registration. So siapa saja boleh memiliki emas, hatta orang yang bankrupt. Orang yang bankrupt pun boleh memiliki emas. Kita ada ramai pelanggan-pelanggan kita yang mungkin dia dah sampai ke tahap bankrupt, tak boleh nak beli dah aset-aset lain, Ustaz. Tapi bila beli emas tidak ada halangan sebab dia tidak ada, kita panggil apa, tidak ada pendaftaran tentang emas. So kelebihan emas ni memang dunia dan akhirat. Di dunia nampak kelebihannya, kalau orang kata orang yang ada duit tak semesti ada emas, orang yang ada emas mesti ada duit. Orang yang ada duit tak semesti ada emas. Duit banyak dan sebagainya, tapi dia tak semesti ada emas. Tapi kalau dia ada emas, sudah pasti dia ada duit. Sebab apa? Sebab emas tu nanti akan jadi duit. Terdesak-terdesak bolehlah pergi gadai, bolehlah pergi jual dan sebagainya untuk tukar jadi duit. Dan saya jumpa ramai orang yang simpan duit banyak ni jadi muflis. Simpan duit banyak-banyak jadi muflis. Tapi saya tak pernah jumpa lagi orang simpan emas banyak-banyak jadi muflis. Sebab apa? Sebab emas itu adalah duit. Itu di dunia. Di akhirat pun sama juga. Diceritakan ada satu ayat yang orang-orang kafir itu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, nak cerita tentang keimanan dan kekufuran mereka. Apabila mereka diperlihatkan azab di hari akhirat, mereka nak tukar, nak balik semula ke dunia, nak tukar balik hidup mereka itu menjadi lebih baik, jadi mukmin. Dan Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak tukar hidup kamu yang telah kufur dulu menjadi mukmin, dan tukaran itu adalah sebesar gunung emas sekalipun, gunung emas sekalipun, kamu tidak akan berjaya menukarnya. Maksudnya apa? Maksudnya gunung ni walaupun sebesar emas, sebesar mana sekalipun, tidak akan bernilai tanpa digandingkan dengan emas, dengan gandingan emas. Dan di akhirat juga dalam syurga diceritakan antara perhiasan orang-orang ahli syurga ini ialah emas. Perhiasan. Bayangkanlah kalau kita masuk syurga, Ustaz. Telanjang bulat pun hebat dah, Ustaz. Betul tak? Masuk syurga tu, kan? Betul. Tapi digandingkan perhiasan orang-orang yang masuk syurga ni, perhiasannya ialah daripada emas. So maksudnya emas ni sudah pastilah memiliki suatu keistimewaan yang tidak ada tolok bandingnya. Dan kalau kita tengok reserve perbendaharaan negara pun, pergi cek dekat central bank mana-mana negara, mesti salah satu daripada reserve-nya ialah dalam bentuk emas fizikal. Supaya apa? Supaya apabila berlaku malapetaka kewangan, krisis ekonomi, maka boleh dicairkan emas itu dengan kadar segera bagi menampung segala kelemahan dan juga kekurangan dari sudut ekonomi. So itu antara benda yang kita kena fikirkan sebagai mukadimahnya pada hari ini, betapa hebat dan betapa kita panggil ajaibnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya emas. Dan bila kita sebut makhluk ni, maksudnya kalau kita kata duit tu kita boleh cetak, Ustaz. Nak cetak berapa banyak kita decide, kita cetak kan. Tapi emas ni kalau Allah Ta'ala kata banyaknya sekian banyak saja datang muka bumi, maka emas itu sekian banyak tu lah. Dia tak akan lebih lah. Dia seperti rezeki juga. Kalau rezeki kita sekian banyak, maka sekian banyaklah rezeki kita, tak lebih tak kurang. Maka sama juga dengan emas. Kalau dikatakan bahawa emas itu sekian banyak, maka tak lebih tak kurang. Jadi dia adalah satu yang sangat-sangat bernilai. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang cukup, kita panggil simple, short, sweet, but jami' mani'. Dia panggil apa? Mencukupi dan mencakupi. Dari sudut pekoh atau bahasa pekohnya jami' mani' lah. Maknanya cukup dan mencakup. Ustaz cerita dah pasal manfaat duniawi, manfaat akhirat. Bila kita sebut tentang orang kata apa, ganjaran pahala pun, kalau dia kata qirat ni apa, timbangan emas tu, emas apa nama, gunung Uhud. Orang yang pergi semayang jenazah dan yang mengikut jenazah, pergi semayang jenazah saja balik dapat 1 qirat. Tapi kalau pergi semayang jenazah dengan ikut sampai kubur dapat 2 qirat. 2 qirat apa? Sebesar gunung Uhud emas. Ya Allah, nampak tak maknanya signifikan sangat emas ni bila disebut tentang kekayaan, tentang pahala, tentang ganjaran. Orang melihatnya sebagai satu sandaran nilai
bukan sahaja ada intrinsic value dari sudut ekonomi, tetapi emas ni dia ada juga kita panggil spiritual value. Itu yang mahal tu. Dah lah mahal dari sudut harga, mahal pula dari sudut nilai dia, bukan nilai kewangan ataupun nilai hedging ataupun lindung nilai yang kita panggil emas ni boleh menyimpan kekayaan. Kalau berlaku krisis dan sebagainya, sebagaimana Ustaz cerita tadi, emas ni boleh menjadi satu jalan keluar kepada mereka yang mempunyai emas untuk meneruskan, untuk mendapatkan kecairan. Kalau kita tengok cerita Melayu, cerita tak Melayu, cerita apa, kalau orang susah, dia ada harta sekalipun, dia akan pergi gadai. Betul tak Ustaz? Betul. Maknanya itu Ustaz, menjadi salah satu. Betul. Ustaz sebut tu betul. Kalau kita kata dulu, orang yang beratur di pajak gadai ni dipandang hina Ustaz. Dipandang hina sebab apa? Sebab terpaksa menggadai emasnya kan. Tapi cuba tengok sekarang ni emas ni orang yang ada emas je boleh pergi gadai Ustaz. Jangan jadi rasa rendah diri. Betul tak? Orang yang jangan rasa rendah diri. Betul. Bila kita berada di depan Ar-Rahnu dan sebagainya, kitalah orang kaya sebenar kan. Kalau orang datang tunjuk kat kita, oi kenapa engkau sampai nak kena beratur depan Ar-Rahnu ni, engkau ni miskin sangat lah. Sebab aku kaya lah aku beratur dekat Ar-Rahnu ni. Kau ada kan? Aku ada emas kan? Ada duit, ada emas. Hanya orang-orang yang kaya saja yang boleh pergi, macam Ustaz sebut tadi, rupa-rupanya dia akan jadi duit. Kalau kita kesusahan, bayangkan di musim COVID, pandemik COVID ni, berapa ramai orang hilang pekerjaan. Kawan-kawan kita Ustaz yang kerja pilot, kerja pramugari, betul tak? Industri pelancongan yang menjanjikan income yang sangat stabil, industri perhotelan dan sebagainya kan. Bila diberhentikan kerja, kalau mereka ini tidak ada apa-apa simpanan dalam poket mereka, macam mana mereka nak meneruskan kelangsungan hidup? Sekarang dah setahun lebih COVID. Mungkin berlanjutan jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi kawan-kawan kita yang dulunya ada menyimpan emas ni, mereka menggunakan balik emas itu untuk menolong mereka di kala susah. Itu maksudnya waktu kita senang kita simpan emas, waktu kita susah emas tolong kita. Sebab tu dia kata today you save in gold, tomorrow the gold will save you. Will save you. Masya-Allah. Ejen lain-lain tu kan. Today you save gold, you save in gold, tomorrow the gold will save you. Memang betul. Maksudnya dia bukan saja satu benda dari sudut kewangan semata-mata, tapi dia juga adalah penolong kita ketika kita susah. Memang tepat Ustaz sebut itu, tepat. Sebab kalau kita tengok kecenderungan dan kelok carta kenaikan harga emas dalam 10 tahun kebelakangan ini, kalau kita tengok kelok dia tak pernah turun daripada dia punya support level dia tu. Itu cerita carta lah pula. Sebab apa? Dari sudut harga dia tu, kalau kita tengok perbezaan harga emas dan sebagainya, dia semakin lama semakin menaik dan boleh dikatakan kenaikan itu pergi ada kenaikan yang sampai 15% dalam setahun. Ada kenaikan yang pergi sampai 35% pun ada. Saya pernah tengok bila saya buat sikit kajian pasal emas ni, tengok saya kata Masya Allah, harga bila kita tengok, kita orang zakat tengok emas ni nisab lah. Ini pun kaitan juga. Sebab agama kita sandarkan juga kepada perkara-perkara nilai, perkara-perkara nak tentukan ibadah kita juga guna emas. Masya Allah. Betul. Yang itulah hebatnya emas. Tadi betul Ustaz kata orang dulu nampak orang beratur dekat Ar-Rahnu, dekat pajak gadai. Dulu pajak gadai Cina lah, Acong, Akang, AQ dan sebagainya lah kan. Tapi hari ni kalau orang beratur pajak gadai tu, cerap lah. Orang ni memang sekurang-kurangnya ada pulut dakap, ada lipan, ada macam-macam lah jenis emas yang biasanya orang perempuan ni suka beli. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan itu sebagai salah satu daripada
modal pusingan untuk aktiviti ekonomi. Ini menunjukkan sebenarnya kecaknaan dan juga keterbukaan masyarakat kita sudah sampai kepada peringkat yang baik sehingga mereka mampu. Sebenarnya kalau betul, saya setuju sangat dengan Ustaz Khairul Anwar Basri Al-Hafiz kita tadi ni atas kalau dulu-dulu orang-orang macam pilot, mereka yang bekerja yang hilang industri mereka di musim pandemik ini, jika mereka dulu menggunakan ataupun mengambil peluang untuk menyimpan emas dan juga orang kata apa, membuat pelaburan dalam emas, dia bukan sekadar dia boleh jadi dua, tajuk kita ni, dia dua-dua tu pun jadi manfaat sebenarnya. Pelaburan pun jadi manfaat, perhiasan pun dia boleh jadi manfaat. Kalau mereka sedar dulu, maksudnya mereka simpan dari sudut emas, sudah tentu barang pastinya apabila berlakunya sesuatu, mereka sudah mempunyai satu orang kata apa, exit plan ataupun dia ada satu pelan keselamatan, pintu pintu nak keluar, kebakaran orang bakar dalam ni ada pintu keluar dia, ada jalan keluar dia. Berbalik kepada hal itu, orang duk tanya, Ustaz, sekarang ni elok ke nak ni, harga dah melambung. Jadi orang tanya bab tu orang time murah dulu tak nak beli, bila time naik sikit pun tak nak beli, bila dah naik tinggi pun tak nak beli juga. So bila nak beli? Masa bila yang paling sesuai untuk kita melabur emas ni sebenarnya? Okey Ustaz, saya nak sambung sikit yang Ustaz sebut tadi tentang harga emas. Memang harga emas ini memang tidak mengecewakan. Siapa yang kenal emas, tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada emas, maka mereka akan tahu harga emas pasti akan naik. Isunya cuma bila dan berapa banyak nak naik saja. Kan? Dan bila Ustaz sebut tadi 10 tahun kebelakangan, 20 tahun kebelakangan dan sebagainya, memang cycle harga emas ni di 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Okay? Dan saya nak tambah lagi perasa ni kan, kita bakar lagi kan. Pada tahun 2000 Ustaz, harga emas sekitar RM40 je segram Ustaz. Tahun 2000, RM40 segram. Dan pada tahun lepas yang tertinggi sekitar RM305 Ustaz. 2020 RM305. Ini emas 999 Dalam masa 20 tahun, kalau kita ambil daripada tahun 2000 RM40 segram sampai ke 2020, berapa banyak tu? 40, 300 tolak 40, RM260. Berapa ratus persen tu Ustaz kenaikan. Itu secara jangka panjang. Tapi secara jangka pendek, dia ada naik dan turun. Naik turun tu biasalah. Tapi jangka panjang memang tidak akan mengecewakan. Jadi orang tanya kita, bila waktu sesuai nak beli emas? Sekarang dah naik, RM260 dah naik daripada harga tahun 2000. Saya kata waktu terbaik untuk beli emas ialah 20 tahun lepas lah Ustaz. 20 tahun lepas lah. Tapi masa ni tak boleh nak diputar, betul tak? Jadi waktu terbaik untuk beli emas yang kedua ialah sekarang lah. Dan orang tanya lagi, habis tu sekarang ni mahal ke murah? Saya kata kita tengok ke belakang, harga 20 tahun lepas, harga 10 tahun lepas jauh lebih murah daripada sekarang. Maka kalau kita tak beli sekarang, macam mana kita nak rasa tingginya harga 10-20 tahun akan datang? Begitu. Sebab apa? Sebab harga ni murahnya Ustaz, bila dah jadi sejarah, betul tak? Bila dah lepas dah baru kita tahu dia murah. Dan bestnya emas ni Ustaz, pada harga apa pun tidak ada orang cakap murah Ustaz. Masa dulu harga RM20-30 segram, mahalnya RM30 segram. Masa harga RM100 segram, mahalnya RM100 segram. Lepas naik jadi RM200, mahalnya RM200. Naik RM300, mahal. Memang emas ni memang barang mahal Ustaz. Tak pernah orang kata emas ni murah. Jadi dia tidak ada harga yang murah. Okay? So bila waktu terbaik untuk beli emas? Kalau orang tanya saya, jangan tunggu harga turun. Emas ialah satu komoditi yang perlu dibeli pada bila-bila masa dengan syarat masa tu ada duit, beli. Ada duit je beli. Sebab tu kalau kita tengok dalam cash flow, dalam checkpoint keuangan, ada disebut dalam tu 6 bulan simpanan pendapatan, 3 bulan simpanan kecemasan. Maka simpanan ini sebenarnya dalam bentuk duit. Tapi kita ni biasalah Ustaz,
kita punya naluri dengan duit ni belanja, bukan simpan kan. Jadi siapa yang selalu gagal untuk menyimpan dalam bentuk duit, saya suka cadangkan simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab naluri menyimpan dalam bentuk emas ini lebih kuat berbanding dengan naluri dalam bentuk duit. Jadi bila kita tahu matlamat kita ialah untuk menyimpan, maka kita tak tengok harga dah. Yang penting gram emas kita sentiasa bertambah. Jadi nak jawab balik soalan Ustaz tadi, bila waktu sesuai ialah ketika kita ada duit dan kita buat perancangan pada ketika itu memang kita nak beli. Sebab tu orang kata setiap bulan anggap sajalah kalau gaji kita 3,000, anggap sajalah gaji kita tu 2,700. Sebab apa? Sebab 10% itu dipaksa untuk simpan. Dan kalau gagal menyimpan, paksalah beli emas. Maka setiap bulan kita akan ada pertambahan gram dan setiap bulan kita akan makin banyak simpanan kita. So, itu bagi menjawab soalan bila nak beli emas, kita sendiri yang kena tentukan bila nak beli emas. Dan petua lagi untuk guru rumah ni ialah jangan tunggu baru beli. Tapi beli dulu baru tunggu. Tunggu harga tak turun-turun kan. Tiba-tiba naik pula. Lepas tu bila harga turun pula, duit pula dah habis dah. Sepanjang duk menunggu tu duk belanja saja. Jadi jangan tunggu dan beli, tapi belilah dulu sambil-sambil menunggu. Nak jadi apa dengan harga emas, naik ke turun, tapi emas sudah berada di tangan kita. Ustaz. Menarik. Sebab apa? Sebab bila kita banyak beralasan, banyak menangguh-nangguh, banyak itu dan ini, maka apa pun kita tak akan buat. Cantik cadangan Ustaz sebentar tadi. 10% tu. Kalau ada gaji 3,000, 10%. Kalau gaji 6,000, boleh pergi 10% tu, boleh beli 2 gram. Kalau tengok harga sekarang. Kalau gaji 10,000, boleh beli bergram-gram. Dan saya nak tambah sikit perencah Ustaz. Tambah. Tambah. Jangan tak tambah. Kalau orang yang biasa berazam, awal tahun azam lah kita kan, setiap bulan aku nak simpan RM300 sebulan contoh. Kan? Betul. Maka biasanya lah, ini pengalaman saya, mungkin Ustaz lain kot, tapi orang lain yang biasa saya dengar, pengalaman biasanya kalau kita kata nak simpan RM300 sebulan, sepatutnya pada akhir tahun kita dah ada RM3,600, betul tak? RM3,600. Tapi dengan duit ni dia berantu Ustaz. Syaitan yang paling besar ni duit Ustaz. Dia ajak melambai-lambai kita, mai belanja. Usah nak kata 12 bulan lepas tahun ada 3,600. Bulan kedua pun belum tentu ada 600 kan? Sebab apa? Sebab kita yang belanjakan duit tu sendiri. Tapi pengalaman saya dengan orang yang simpan dalam bentuk emas ni, mula-mula memang target dia nak simpan segram je sebulan kan, sebulan. Tapi tak ada sampai lah. Kalau kata segram sebulan, sepatutnya hujung tahun ada 12 gram. Tak ada sampai hujung tahun Ustaz. 2-3 bulan dah cukup dah. Lebih daripada 12 gram pun dapat. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya bila kita mula belajar menyimpan dengan emas ni, kita dapat tahu bahawa banyak perbelanjaan kita sebelum ni dibelanjakan kepada perkara-perkara kemahuan, bukan keperluan. Maka kita mula berjimat. Orang lelaki Ustaz, cara orang lelaki, orang perempuan cara perempuan buat membazir ni kan. Orang lelaki pun sama. Kalau beli kereta tidak lengkap kalau tak beli sekali dengan sport rim. Betul. Tapi kalau kita biasa simpan emas Ustaz, kita akan mula berkira Ustaz. Tengok barang nak beli, kita akan mula kira kalau aku beli emas ni dapat berapa gram dah ni. Kalau aku beli ni So dia menyelamatkan kita daripada boros. Mindset kita tu akan jadi lebih baik dan akhirnya kita akan berjaya menyimpan. Itu kelebihan emas. Melatih kita untuk berdisiplin. Itu yang dia punya, yang keyword yang kita sebenarnya, subhanallah. Sebab betul. Dia bukan berkira ni Ustaz, ada orang kata berkira dengan keluarga, perbelanjaan makan minum itu jangan berkira. Belanja untuk membahagiakan keluarga jangan berkira. Tetapi untuk diri sendiri, betul Ustaz, memang kita ni tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cintakan harta ni dengan kecintaan yang tidak ada belah bagi, kecintaan yang tidak bertepi, kecintaan yang tidak bersempadan. Maksudnya kita memang suka harta dan kita suka pula belanja. Bila tengok sana tengok sini. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah tegur. Ada seorang ni dia sebut, dia kata aku memang akan beli setiap benda yang aku inginkan. Aku tengok aku teringin aku beli.
kata Sayyidina Umar, apakah mesti kamu beli setiap benda yang kamu teringin? Ini satu benda yang memang sangat-sangat bernilai kepada kita. Bukan saja kita ada nilai ilmu kita pada hari ini, tapi kita alhamdulillah dapat bersama-sama dengan Ustaz Khairul Anwar Basri kita membincangkan tentang soal emas. Sila Ustaz. Sila. Ustaz tahu tak sebab apa kita suka beli bila kita tengok barang, Ustaz? Sebab apa tu? Boleh Ustaz beritahu? Silakan. Sebab kita ada duit. Kalau kita tak ada duit, Ustaz, kita diam je, betul tak? Betul. Kita buat tak tahu je. Bila ada duitnya jiwa kacau tu, Ustaz. Sebab itulah kita jangan simpan duit tu banyak-banyak sangat. Simpan dalam bentuk aset. Sebab tu duit ni memberi kacau. Kalau kita tak ada duit, kita sanggup berhutang, Ustaz. Sebab apa? Duit ni memang hantu betul. Kalau kita tak ada duit dalam bank, kita sanggup guna kredit kad dan sebagainya semata-mata untuk menghabiskan duit. Dah lah duit sendiri dah habis, guna pula hutang-hutang pula kan, beli secara hutang. Sebab apa begitu? Sebab kita ada duit dalam poket. Okey, kalau kita tak ada duit dalam poket, relax je. Kalau tak boleh makan, boleh puasa kan. Tapi kalau ada duit dalam poket, macam-macam menu yang sampai dalam kepala otak kita ni. Dan otak kita jadi kreatif, Ustaz. Jadi kreatif. Ada duit, kita akan justify beli suatu benda kemahuan untuk jadi keperluan. Handphone baru je tukar baru ni. Tapi sebab dapat bonus ni, jadi kita terpaksa pula fikir macam mana aku nak tukar handphone baru. Sebab apa? Boleh meningkatkan mutu kerja dan sebagainya ni. Itu masalahnya bila ada duit banyak sangat lebih daripada keperluan kita, maka dia akan menyebabkan jiwa kita kacau dan nak beli macam-macam. Jadi petuanya sekali lagi, jangan biarkan duit lebih tu berlama-lama dalam poket. Tukar jadi aset yang boleh memberi keuntungan jangka panjang. Salah satu yang paling mudah sekali nak beli aset yang paling mudah, murah dan patuh syariah ni, emas fizikal, Ustaz. Itulah maksudnya, itu moral of the story tadi. Okey, baik, menarik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bersama-sama dengan Yang Berbahagia Ustaz Khairul Anwar Basri, dengan CEO, selaku CEO KAB Gold Sinar Berhad yang bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini, dan juga merupakan ejen wakil Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Apa maksud ejen ni? Sekejap lagi kita bincang apa dia punya signifikan dia. Dan tuan-tuan, anda yang ingin menunaikan ibadah zakat, jom kita tunaikan zakat secara perbankan internet. Perbankan internet sekarang ni, tadi kalau kita nak ni, kita boleh beli emas. Nanti kita akan tanya, nak beli emas ni guna internet boleh ke? Nanti kejap. Jangan sekarang, nanti dulu. Sekarang ni kita nak cerita pasal zakat dulu. Boleh dalam talian, kita ada 15 bank. Betul tak? Ini 51. 15. Okey. 15 bank. Kita ada 15 bank yang menawarkan perkhidmatan zakat secara dalam talian, dan juga anda boleh layari www.zakat.com.my untuk membuat taksiran, membuat semakan dan juga membuat bayaran. Anda juga boleh membuat bayaran menerusi kaunter zakat digital. Kita ada macam-macam saluran kita ni. Dan juga kalau yang ada handphone, boleh pergi boleh download aplikasi My Zakat, tuan-tuan. Aplikasi My Zakat ni anda boleh download dan anda boleh semak setiap transaksi zakat yang terakhir yang anda buat. Kemudian boleh tengok sejarah history pembayaran zakat anda. Okey, contoh dekat situ ada history pembayaran zakat yang terakhir yang dibuat pada bulan Mei yang lalu, masya-Allah. Okey, jadi kita ada macam-macam dekat sini. Kita ada dia punya kad dia dekat situ. Kalau biasa yang gambar troli tu kita beli belah, tapi yang ni biasanya yang ni gambar troli ni troli zakat, tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Semoga kita hari ni mudah. Kita juga ada ejen-ejen terpilih. Boleh bayar zakat dengan ejen-ejen kita, dan salah satu ejen kita adalah KAB Gold. Kita ada e-wallet, kita ada online portal, Shopee, Post, MyEJ, jom pay, GoPay dan pay halal. Masya Allah, hebatnya kita nak bagi ruang dan peluang untuk mereka mudah membayar zakat. Bila kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau urusan dunia, apatah lagi kalau kita mudahkan orang untuk melakukan ibadah. Bayangkan bagaimana
dia punya implikasi daripada kita memudahkan masyarakat dan juga umat Islam kita menunaikan ibadah yang satu-satunya yang berkaitan dengan harta. Okey Ustaz, kita nak kembali kepada Ustaz tadi. Tadi Ustaz sebut bab simpan. Bab simpan. Saya ada satu soalan pasal simpan ni. Kalau kita dah beli emas, selalunya emas ni dia adalah cara-cara dia. Kalau dulu ada kaedah yang dulu, tapi sekarang ni kalau kita beli emas macam 1 gram ataupun macam 5 gram dan seumpamanya, kita dapat dia punya kotak, kita dapat dia punya, orang kata apa, ada dia punya plastik dia, holder dia, kad dia, whatever lah. Apa yang ada tu ada cantik-cantik semua tu. Yang KAB Gold punya pun yang menarik-menarik semua tu ada tu. Kan. Jadi yang pentingnya bila kita tengok benda ni, ada orang kata simpan sendiri kat rumah ke selamat, ataupun kita simpan dekat bank ke selamat, ke KAB Go boleh tolong simpan? Ni soalan pasal simpan ni. Menarik orang nak tahu. Silakan Ustaz sikit. Okey, kebiasaannya sekarang Ustaz, mana-mana syarikat yang menjual emas pun biasanya paling basic dia akan ada 2 cara membeli emas. Okey, 2 cara. Yang pertama ialah cara pilih-pilih, beli, simpan sendiri, ataupun yang kedua dipanggil cara beli melalui akaun emas. Ini kita cerita yang akaun emas yang patut syariah lah kan. Senang cerita, akaun emas yang patut syariah. Okey. So, kalaulah kita beli yang akaun emas tadi, kita selagi mana tidak mengeluarkan dalam bentuk fizikal, maka penjual itu akan tolong simpan. Contoh kalau di KAB Gold, kita ada akaun emas namanya uncang emas. Tuan-tuan boleh beli uncang emas di KAB Gold ni serendah 0.25 gram. Hari ni sebagai contoh, harga 1 gram ialah, katalah harga 1 gram hari ni baru 270 lebih, katalah harga 1 gram ialah 400. Senang kira nak senang kira. Harga 1 gram 400, maka kita boleh beli suku gram iaitu RM100. Maksudnya begitu. Okey, itu akaun emas dan gram emas itu disimpan oleh KAB Gold. Dengan selamat, dengan jaminan pada bila-bila masa apabila pelanggan, pemilik sebenar emas itu nak mengeluarkannya, maka kita akan bagi keluar. Tak ada masalah. Okey? Itu cara yang paling praktikal lah sekarang ni. Orang dah tak pening-pening nak simpan sendiri, kejap lagi beli yang kecil-kecil kan. Ustaz Husni tak apalah, beli kilobar besar sikit. Nampak? Macam yang lain-lain. Beli yang kecil-kecil. Tak ingat letak Ustaz, kat mana letaknya, tertinggal kat mana. Asal dulu nak sorok dekat wife pun tak bagi tahu, rahsia kan. Tiba-tiba lama-lama terlupa simpan mana. Terlupa. Betul. Maka akaun emas begini adalah jalan alternatif yang bagus lah. Supaya kita tak terlupa dan kita boleh kumpul sikit-sikit, kita boleh tengok gramnya di dalam akaun kita. Itu yang pertama Okey. Yang kedua, cara yang pertama tadi, yang kalau kita beli pilih-pilih bawa balik sendiri kan. Ini ada beberapa kita panggil constraint dia. Bila bawa balik sendiri ni, faham sajalah, bagi orang yang biasa dah simpan emas banyak-banyak, dia tak heran dah letak mana-mana pun dia tak rasa takut. Tapi bagi orang yang kali pertama membeli ni, dia akan fikir macam-macam. Walaupun sebenarnya emas yang dibeli 1 gram tu murah je, 200 lebih. Handphone dia lagi mahal daripada emas tu, 3,000, 4,000 kan. Tapi handphone dia tak merata je, tak kisah. Sebab apa? Sebab dia tak biasa beli emas. Maka ada beberapa cara lah untuk simpan emas ni dengan selamat. Cara yang pertama ialah kalau emas kita tu sendiri dan kawasan rumah kita tu selamat, maka simpanlah di rumah. Itu lebih bagus dan menjimatkan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang emas kita tu sikit je. Kalau kita nak simpan tempat-tempat lain, sewa peti dan sebagainya, dia akan makan kos. Cuma saya nak nasihatkan, simpan emas ni, janganlah simpan tempat pelik-pelik sampai kita pun susah nak cari, ataupun waris kita kalau berlaku kematian mengejut dan sebagainya, kalau kita dah siap wasiat tak apa, terlupa nak pesan kan, tiba-tiba orang tak tahu. Ada satu cerita kawan saya ni Ustaz, simpan emas, wife dia lah, dia tak bagi tahu kat husband. Dia simpan emas, dia buat air kicap Ustaz, air kicap tambah kopi dan sebagainya, letak bawang kemas dalam tu, lepas tu letak dalam peti sejuk Ustaz, dalam tempat bahagian air batu tu.
Lepas tu dia pergi kerja. Kebetulan hari tu suaminya cuti. Jadi dia pesan kat suami dia, boleh tak kemas-kemas sikit barang-barang kat dapur apa semua tu. Peti tu lama dah tak basuh bahagian dalam. Maka suami ni pun sebagai suami yang taat ni, pergilah bersihkan peti semua sekali. Segala sampah sarap yang dipikir tak relevan dah duduk dalam peti tu semua dibuang, Zat. Termasuklah bekas yang ada Botol macam kicap. kicap yang botol kicap. Dia tak sepadan botol dalam mungkin Tupperware lah kot. Tupperware lah kan. Lepas tu bersih semua sekali, buang dekat tong sampah, Zat. Lepas tu balik isteri tengok peti dah clear, termasuk dengan mah-mahnya sekali clear. Abang buang kat mana? Mah saya letak kat mana? Abang dah buang kat tong sampah. La ilaha illallah. Pergi check dekat tong sampah. Dah clear dah pula kat tong sampah. Lori sampah MPS dah bawa lari pergi tempat pembuangan sampah. Pecup dia pergi tempat pembuangan sampah. Ustaz dah sampai sana tak tahulah Ustaz. Kira-kira salam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ustaz. Emasnya bernilai lebih kurang lebih RM50,000 Ustaz. Habis begitu saja. Jadi janganlah kalau kita mentang-mentang simpan di rumah, janganlah simpan tempat pelik-pelik sangat. Kena tahulah tempat-tempat yang tak pelik yang boleh kita ambil dengan mudah dan tak mudah dijumpai oleh orang. Jadi itu kena fikirlah. Okay? Kalau tak banyak mana, simpan sendiri di rumah lebih mudah. Cara yang kedua, kita sewa peti-peti simpanan emas sama ada di bank ataupun di syarikat-syarikat peti simpanan. Kita sewa. Cumanya kalau di bank tu kena beratur. Lepas tu dia ada bagi priority kepada dia punya premier customer dan sebagainya. Kena ada saving 200-300 ribu dulu baru dia bagi peti. Contoh kan. Ataupun dekat syarikat-syarikat yang menyediakan peti ni, cuma dia ada sewa lah. Dan sewa ni biasanya dia kontrak lah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi pada pendapat saya simpan sendirilah. Lama-lama yakin lah. Kita tak takut dah. Tapi pastikan keselamatan tu jaga dengan elok sebagaimana kita jaga harta-harta kita yang lain lah. Okay. Dan yang ketiga, ada orang yang salah faham pula. Dia pergi menyimpan pula di Ar-Rahnu. Menyimpan di Ar-Rahnu. Sebenarnya kalau perlu boleh saya betulkan pemahaman, Ar-Rahnu bukan tempat menyimpan emas. Ar-Rahnu ialah tempat untuk mendapatkan pembiayaan tunai dengan cagaran emas. Jadi bolehlah kita simpan kat situ, bayarlah upah simpan tu kan. Tapi sebenarnya bahayanya buat gadaian dengan Ar-Rahnu ni, kita jadi hilang akal dengan duit yang didapat tu. Duit tu tak ada keperluan pun, tiba-tiba kita belanja kan. Kita belanja dan kita nak kena ingat, kita nak kena tebus balik emas tu dan setiap bulan kita kena bayar pula upah simpan. Apa yang kita panggil sebagai upah simpan lah. Sekarang konsep dah bertukar dah, murabahah tawarruk dan sebagainya. Tapi nak cerita, nak bagi mudah faham, setiap bulan selama beberapa bulan tu kita kena bayar. Jadi Ar-Rahnu bukan tempat simpan emas. Ar-Rahnu ialah tempat untuk kita mendapatkan pembiayaan tunai bercagarkan emas. So itu antara beberapa pilihan lah. Kat mana nak simpan emas supaya kita dapat menyimpan dengan tenang dan selamat, insyaAllah. Alhamdulillah. Ini bagus ni sebenarnya. Cerita Ustaz ni memberikan kesedaran kepada kita. Punya nak sorok, last sekali lebur semua. Hilang RM50,000. Tu mungkin zakat pun tak bayar tu. Mana nak bayar zakat, nak bawa keluar peti air. Kan? Simpan dalam peti air dah kejung beku macam tu. Tapi kalau simpan macam tu, dia punya emas tu tak susut nilai ke Ustaz? Dah sejuk macam tu kan. Inilah masalah, inilah benda yang menarik tentang emas ni. Sebenarnya emas ni adalah harta yang bernilai pada setiap masa. Pada bila-bila masa, pada apa zaman sekalipun. Contohnya kalau Ustaz pernah mewarisi gelang-gelang tangan, rantai daripada tok nenek kita dulu kan, yang dibeli mungkin beberapa ringgit saja segram. Pada hari ini masih lagi dikira emas. Sekiranya beratnya cukup, ketulinannya disahkan dan dikira jual pada harga hari ini, harga semasa. Bukan kira harga masa zaman dulu punya. Cuma isu dia susut nilai tak susut nilai ni, ini adalah satu benda yang perlu kita dalami dengan lebih lagi. Kita kena carilah tempat mana yang kita nak jual yang menawarkan susut nilai yang rendah. Satu, yang pertama, pemilihan item tu sendiri yang mempengaruhi kecil atau besarnya susut nilai ataupun dalam bahasa kewangan dipanggil sebagai spread.
Sebab Baik. itulah di KAB Gold, selain daripada menjual emas, kita juga memberikan ilmu pengetahuan tentang emas supaya orang yang beli emas tu tak beli buta-buta. Dia beli, dia dapat ilmu. Kalau tuan-tuan pergi kedai emas, tuan beli emas dapat emas saja. Tuan-tuan pergi ke bank contohnya yang menjual emas-emas fizikal, tuan-tuan beli emas, tuan dapat emas saja. Tapi di KAB Gold, tuan dapat emas dan juga pendidikan serta ilmu tentang emas. Maka kita cadanglah, kalau nak beli untuk simpanan jangka panjang, jangan beli dalam bentuk barang-barang kemas. Sebab barang kemas ini susuk nilai atau spreadnya sangat besar. Antara 20 ke 40%. Tapi untuk simpan nilai, belilah dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Sebab kadar spreadnya hanya sekitar 6 ke 9%. Itu contoh di KAB Gold. Spread yang kecil sahaja. Dan kalau kita nak jual kepada orang pun, kita boleh menggunakan kadar yang serupa juga. Itu permainan-permainan, ilmu-ilmu dalam bentuk teknikal emas yang mesti juga dimahiri oleh orang-orang yang beli emas. Supaya akhirnya mereka membeli emas dengan tujuan untuk dapat keuntungan. Tetapi mereka dapat mengelakkan diri. Kalau tak ada ilmu, mereka boleh terjerumus menjadi rugi pula dengan beli emas. Benda tu yang akhirnya timbul tahmah tu Ustaz. Akhirnya tak best lah beli emas. Rugi je aku beli emas ni. Macam mana ni? Kata untung, tiba-tiba tak untung. Benda tu lah. Rupanya bukan sebab emas tu, tetapi sebab kurangnya ilmu kita tentang emas tersebut. Kurang ilmu. Maka apa-apa nak buat, kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum nak bercakap, ilmu sebelum nak bertindak. Beramal, tindaklah. Maknanya tuan-tuan nak tindak beli emas, pastikan ilmu tentang emas tu. KAB Gold bukan sahaja membenarkan anda berjual beli, tapi dalam masa yang sama memberi ilmu untuk mereka. Ini istimewa kalau tuan-tuan beli dekat KAB Gold lah. Kat orang lain kita tak tahu. Dekat KAB Gold, dia bagi sekali ilmu macam mana. Sebab tu kalau pada pandangan saya lah, setakat ni, kalau tengok ni yang paling selamat sekali adalah kita buka akaun emas lah kan. Yang paling mudah sekali kita buka akaun emas, tak payah fikir apa dah. Fikir kita ada buku akaun dan emas yang setara fizikal tu berada di tempat kita buka akaun tu. Yang tu dia panggil rahatul bal. Tu bahasa Arab sikitlah tuan-tuan tengah-tengah hari ni. Maknanya selesa. Kerehatan bal ni otak lah. Kepala otak kita ni. Kepala otak kita ni. Khuz balak. Ambil kepala otakmu. Itu bahasa Arab. Minta perhatian. Minta perhatian. Khuz balak ya bunai. Khuz balak ya tola. Maknanya gitu. Wahai budak, ambillah perhatian. Apa nama tu, bagi sikit otakmu ni. Maknanya buruk benar terjemahan ni Ustaz. Buruk benar terjemahannya tu, tak sampai hati nak terjemah. Jadi alhamdulillah pada tengah hari ni kita dapat ilmu yang cukup bermanfaat. Okey Ustaz, KAB Gold sebagai ejen zakat. Ini yang Ustaz nak kena betul-betul bagi tahu macam mana pula KAB Gold jadi ejen zakat. Boleh bayar zakat ke dekat KAB ni? Silakan Ustaz. Okey, ini antara benda yang menjadi impian lah sejak sekian lama, iaitu apabila saya mengasaskan KAB Gold ni, kita nak jadikan KAB Gold ni one stop center. One stop center. Maknanya segala perkara yang berkait dengan emas ataupun perak dan sebagainya, orang datang ke KAB Gold ni terus dapat semua benda, tak payah pergi tempat lain dah. Sebab tu dalam perancangan KAB Gold, walaupun sekarang ni masih lagi di peringkat awal, baru 4 bulan Ustaz umur kita, baru nak belajar mengesok Ustaz, tapi perancangan kita ada banyak. Kita bukan saja sekadar menjual emas fizikal, tetapi kita juga menerima tempahan-tempahan emas, edisi-edisi special. Mungkin PBZ lepas ni boleh bekerjasama dengan KAB Gold keluarkan, dan kita boleh jana pendapatan pula daripada edisi special dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kita juga antara lain ialah kita nak menjadi tempat bagi customer-customer kita membayar zakat. Bukan saja zakat emas, tapi zakat pendapatan dan sebagainya, yang menyebabkan mereka tak perlu pergi jauh, datang je tempat kita. Kalau khususnya bab emas ni, kita boleh terus bagi berapa kiraannya dan sebagainya, dan mereka boleh membayar zakat kepada PPZ sebagai contoh, Pusat Perkhidmatan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, melalui KAB Gold. Kita akan bagi akaun direct account bank PPZ, dan mereka ini adalah pelanggan-pelanggan KAB Gold. Kita akan maklumkan kepada PPZ, mereka ini pelanggan-pelanggan KAB Gold, dan kita akan beri khidmat nasihat
berapa nisab zakatnya, berapa yang perlu dibayarnya, berapa ringgitnya dan sebagainya. Semuanya melalui KAB Gold dan mereka tak perlulah bersusah payah untuk pergi ke PPZ beratur dan sebagainya kan. Jadi semua itu boleh dilakukan melalui KAB Gold dan bila kita dah stabil betul, contohnya akaun emas nanti, contohnya kita akan ada feature bagi orang yang ada gram emas dengan KAB Gold melalui Uncam Emas, kita akan notify mereka bilakah cukup haul dan nisabnya. Itu perancangan kita. Sehingga mereka boleh klik je dekat butang tu, terus keluar berapakah nilai zakatnya dan terus dilinkkan kepada PPZ untuk membayar zakat. Itu perancangan-perancangan kita. Jadi itulah gunanya apabila KAB Gold menjadi ejen kepada PPZ, yang mana mungkin sebelum ni tak ramai orang berfikir untuk membayar zakat, dah jadi boleh fikir bayar zakat dah. Sebab apa? Sebab jadi customer KAB Gold. Dan mungkin lepas ni kita pun ada perancangan Ustaz dengan bersama dengan penasihat syariah kita, Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah. Kita ada perancangan Ustaz. Kita selalu sebut, saya selalu sebut dengan semua pelanggan-pelanggan kita. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ni, Bunyal Islamu ala khamsin ni, banal Islam ni ditegakkan atas rukun-rukun yang 5 ni. Maksudnya kalau rukun 1 tak ada, macam tiang tak ada, senyeklah rumah tu. Dan saya selalu bagi kias. Okay, dalam banyak-banyak rukun Islam itu, haji adalah yang paling akhir disebut oleh Nabi SAW. Zakat disebut sebelum daripada haji. Tetapi realitinya kita semua merancang untuk pergi haji, tetapi tidak merancang untuk membayar zakat. Jadi bukan nak rancang bayar zakat. Kalau boleh elak, kita elak lagi Ustaz bayar zakat. Betul tak? Dia rancang untuk elak, bukan rancang untuk bayar. Kona sana, kona sini, creative accounting dan sebagainya kan. Jadi kita nak mewujudkan satu senario yang baru dalam KAB Gold, marilah kita bersama-sama merancang untuk bayar zakat. Dan lepas ni mungkin kita akan perkenalkan produk seperti macam saya sebutlah secara sebentar lalu, uncang emas bermatlamat contohnya. Maka uncang emas tu kita akan letak dalam tu supaya semua orang cukup. Nisab emas simpanan ni 85 gram. Haul dia setahun. Maka matlamat mula-mula bagi semua penyimpan emas di KAB Gold ialah untuk mencukupkan nisab zakatnya. 85 gram. Dia tak boleh keluar daripada 85 gram. Apa kebaikan dia? Kebaikan dia Ustaz, bila dah 85 gram cukup, kita dah dipanggil orang kaya Ustaz. Orang kaya dah. Kerana orang kaya je bayar zakat. Yang terima zakat asnaf, orang miskin. Jadi kita nak, sekarang ni, setakat ni kita dah ada lebih daripada 10,000 pelanggan berdaftar di KAB Gold. Kita nak semua 10,000 pelanggan berdaftar kita ni adalah pembayar zakat kepada PPZ Ustaz. Pembayar zakat. Dan kita akan kirakan, maknanya cukup nisab dia 85 gram, cukup pula haulnya setahun lepas tu, maka mereka semua akan membayar zakat dan jadi orang yang gembira untuk bayar zakat. Gembira untuk bayar zakat. Sebab apa? Mereka mengambil manfaat daripada simpanan emas mereka untuk digunakan balik kepada maslahah ummah. Itu matlamat kita. Jadi secara tak langsung dia akan mengubah minda kita daripada bayar zakat ketika layak kepada melayakkan diri untuk bayar zakat. Cuba layakkan diri. Ada orang yang tunggu layak ke bayar lah, dah tak layak nak bayar macam mana kan? Macam mana kita kena tukarlah mindset kita. Kita kena cuba plan untuk layakkan diri kita untuk bayar zakat, barulah berkat kehidupan kita. Itu antara tugas yang saya rasa agak mencabar dan matlamat yang agak besar yang akan cuba dibuat oleh KAB Gold sebagai ejen zakat kepada PPZ. InsyaAllah, Alhamdulillah. Cantik tu, panjang lebar dah Ustaz Khairul Anwar Basri Al-Hafiz kita cerita pasal macam mana aspirasi dan juga sebenarnya inspirasi kepada orang lain, inspirasi kepada pelanggan-pelanggan KAB untuk membuat bayaran zakat, aspirasi kepada yang belum menjadi pelanggan. Yang belum jadi pelanggan tu hari ni boleh scroll lah, boleh bukalah website KAB Gold untuk anda mula menyimpan emas. Tadi satu perkataan yang cukup menarik, simpan untuk melayakkan diri kita membayar zakat. Cantik juga tu. Kalau ada program macam tadi Ustaz kata tadi kan, cantik juga.
program simpan emas cukup nisab. Maksudnya tak boleh keluar. Syarat nak simpan ni tak boleh keluar sehingga cukup nisab. Cukup nisab, nombor 1 keluar zakat dulu. Lepas tu kalau nak keluar, nak ambil tu terpulang lah. Tapi sebenarnya kita kena merancang motivasi barat sebut, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau engkau gagal untuk merancang, engkau sebenarnya merancang dirimu sendiri untuk gagal. Samalah juga kalau kita gagal merencana ibadah kita gagal merencana, sebenarnya kita sedang berusaha menggagalkan ibadah kita. Kalau orang kata tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak hafal Quran, kenapa tidak wujudkan masa itu? Sebab nak cari masa memang tak jumpa-jumpa masa tu, tetapi kitalah yang kena mencipta masa tersebut untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab semua tu berada dekat tangan kita. Semua itu berada dekat diri kita. Jadi terima kasih banyak atas kesudian Ustaz Khairul Anwar Basri. Anda boleh pergi ke website KAB Gold untuk melihat tawaran-tawaran dan seumpamanya. Dan juga kalau anda nak membuat pembayaran zakat, bukan zakat emas sahaja, tadi Ustaz dah sebut, semua jenis zakat juga boleh dibayar menerusi KAB Gold. Sambil-sambil tengok-tengok nak beli emas tu, sambil-sambil tengok-tengok peluang untuk membina istana emas di dalam syurga, insya-Allah taala. Terima kasih Ustaz Khairul Anwar Basri. Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada satu kata-kata ataupun pesanan terakhir daripada Ustaz. Silakan. Yang pertama saya nak ucap terima kasih kepada PBZ kerana sudi menjemput saya berkongsi manfaat pada hari ini. Terima kasih Ustaz Al-Mausni kerana sudi menjadi moderator. Dan satu pesanan saya kepada semua orang, kita hidup di dunia ini, apa yang dikumpulkan akan menjadi harta kepada orang yang kita tinggal. Okey, apa harta yang kita kumpul akan menjadi harta kepada orang yang kita tinggal. Tetapi apa yang kita belanjakan, lebih-lebih lagi dalam bentuk infak, zakat, sedekah dan sebagainya, itulah sebenarnya yang akan menjadi bekalan kita di hari akhirat kelak. Jadi kalau kita nak kejayaan di dunia dan akhirat, tak nak meninggalkan keluarga kita dalam kesusahan apabila kita meninggal, dan juga kita juga tak nak hidup selepas kematian kita dalam kesusahan, maka balancekanlah harta kita di dunia dan juga harta kita di akhirat. Selesaikanlah kewajipan kita di dunia dengan mencari harta sebanyak mungkin untuk bekalan kita dan ahli keluarga, tetapi jangan lupa kewajipan kita terhadap harta itu untuk kesenangan kita di akhirat juga. Dan salah satu daripada perkara yang perlu diberi perhatian ialah dengan melunaskan kewajipan berzakat kita. Kadang-kadang orang ni ingat zakat ni Ustaz, zakat fitrah je sekali setahun, yang RM7 tu. Yang RM7 tu. Yang zakat lain tak ingat. Jadi perbetulkan balik, ubah balik minda kita supaya akhirnya kita ni cantik dunia, cantik akhirat. Kalau di dunia kita boleh rancang nak ada duit berapa juta, nak ada rumah besar mana, nak ada tanah banyak mana, apa salahnya? Dan semestinya juga kita merancang juga harta benda keuangan kita di akhirat juga. Supaya kita duduk dalam syurga nanti tak adalah dapat syurga yang biasa-biasa je. Dapat syurga yang hebat-hebat, syurga yang tinggi-tinggi, boleh masuk melalui mana-mana pintu, darjat kita ditinggikan dan sebagainya. Macam Ustaz sebut tadi kan, membina istana emas di dalam syurga dan sebagainya, itu kena carilah, kena pandai cari macam mana cara nak dapat supaya kita lebih istimewa daripada sekadar penghuni-penghuni syurga yang biasa-biasa saja, insya-Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pesanan Ustaz Khairul Anwar tadi. Yang penting keseimbangan. Kita kena seimbang. Dunia kita kena mantap. Nabi pun pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan mereka berharta, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan tangan mereka meminta-minta di kalangan manusia. Dan juga pesanan-pesanan untuk membina harta akhirat itu juga perlu diusahakan. Sebab apa? Sebab hidup kita yang abadi di sana
hidup kita yang sementara ini adalah ruang untuk kita berbakti dan juga ruang untuk kita, kalau kita tinggalkan harta kepada keluarga kita, keluarga pula manfaat, itu juga sebagai harta kita dekat akhirat sebenarnya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik untuk dirimu. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat benda buruk, macam itulah kesudahannya. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa benda yang ada dekat tangan kamu akan binasa, tetapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Khairul Anwar Basri Al-Hafiz atas kesudian bersama dengan kita pada tengah hari ini. Saya yakin kalaulah ada permintaan untuk kita teruskan lagi forum kita ni ataupun perbincangan kita nak teruskan pula, saya rasa banyak lagi kita boleh bincang pasal emas ni, hukum hakam pembelian, ada orang tanya boleh tak main kutu dengan emas ni, macam-macam jenis lah. Jadi kita boleh bincang lagi tu, ada ruang lagi untuk kita sama-sama berbincang dan meluaskan horizontal kefahaman kita kepada ilmu-ilmu agama ni, dan khususnya kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan syariah tak syariahnya dalam jual beli emas. Betul kita nak kekayaan, tetapi kita nak kekayaan yang patuh syariah dan kekayaan yang disertai keberkatan, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Khairul Anwar Basri dari KIB Gold yang merupakan ejen rasmi Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa pada hari cuti ini. Moga-moga kalau dulu kita boleh pergi perarakan tengok pertabalan lah whatever kan, tapi kali ni yang nak terima datuk apa semua pun terima online sajalah. Ya, sebab dah PKP dan seumpamanya ni, kita kena jaga masa-masa inilah yang memerlukan komitmen dan disiplin kita. Disiplin sekejap saja tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak merendahkan lengkungan nombor-nombor jangkitan. Kita tak nak jangkitan tu. Negara kita pernah berjaya tahun lepas. Kenapa kita nak menggagalkan pula sekali lagi? Ataupun kita menjadi punca kegagalan kepada negara kita menjadi sebuah negara yang boleh dicontohi dalam usaha kita melawan dan juga orang kata membasmi. Kita cuba nak lawan, kita cuba nak basmi COVID ni. Ramai orang-orang yang kita kasihi, ramai individu-individu yang kita kenal, ibu bapa, ada ahli keluarga yang terdekat dan seumpamanya, pergi meninggalkan kita kerana kelalaian kita sendiri. Jadi tolong masing-masing tolong. Kalau tak ada keperluan nak keluar rumah, jangan keluar rumah, duduk ajalah bersemayam dekat dalam rumah tu kan, duduk sajalah, dan juga buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh melegakan tadi bal kita ni. Jadi cuba untuk kita ni baca buku dan seumpamanya, banyak aktiviti boleh kita buat untuk kita sama-sama mengisi masa kita dalam masa kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Terima kasih sekali lagi, sehingga bertemu lagi dalam siri-siri dan juga perbincangan yang lain. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.